Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita sambung semula kuliah kita ini dari kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi berhubung dengan sifatus salah. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Abi Umamah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa sahih Ibn Hibban wa zada fi at-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dia sebut di sini rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imamun Nasa'i. Kebiasaannya apabila disebut An-Nasa'i, kita memahami Al-Imamun Nasa'i meriwayatkannya di dalam As-Sunan As-Sughra ataupun disebut sebagai Al-Mujtaba. Tetapi hadis ni tidak ada di dalam Al-Mujtaba, ia hanya ada di dalam Sunan As-Sunan Al-Kubra, As-Sunanul Kubra oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ni di kalangan Ashabus Sunan hanya Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkannya. Ada perbahasan di kalangan ulama tentang kesabitan hadis ni, namun majoriti para ulama menyatakan hadis ini sabit. Hadis ini sabit. Hadis ini wa an Abi Umamah, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Abi Umamah di sini ialah Iyas bin Sa'labah Al-Khazraji Al-Ansari. Kerana biasanya apabila disebut Abi Umamah, kalau yang terkenal ialah Abu Umamah Al-Bahili. Tapi di sini bukan Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu an, itu Abu Umamah yang lain, yang matinya di Syam, yang masyhur. Tapi Abu Umamah di sini ialah Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Khazraji Al-Ansari, Abu Umamah yang lain. Kalau biasanya Abu Umamah Al-Bahili, ia akan menyebut Abu Umamah Al-Bahili. Di sini Abu Umamah sahaja, ia bukan Abu Umamah Al-Bahili. Dan ini bagi orang-orang yang mempelajari hadis, mereka akan tahu tentang hal ini. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi, sesiapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, di hujung salat yang difardukan, yakni
di hujung salat fardu. Di hujung setiap salat fardu. Kullu tu setiap salat fardu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Itu maksud hadis. Sebelum saya nak hurai tentang ayat kursi, maknanya, mengapa hadis ini, kita tahu hadis ini tentu akan menimbulkan sedikit persoalan jika tidak dipahami pada angle yang betul atau pada sudut yang betul. Karena kalau orang tu selepas setiap kali salat dia membaca ayat kursi tapi dia menyakiti jiran umpamanya, dia tidak menunaikan zakat umpamanya, dia tidak berpuasa Ramadan umpamanya, dia berurusan dengan riba umpamanya, adakah kerana dia membaca ayat kursi dia mati tentu kemudian dia masuk syurga? Maka dengan itu kita hendaklah memahami bagaimana untuk melihat hadis-hadis fadailul a'mal, hadis-hadis yang membabitkan fadilat amal. Fadilat amal menunjukkan kelebihan amalan. Kelebihan amalan ini hadir setelah kita menunaikan segala tanggungjawab yang asas. Dia tak hanya kerana baca ayat kursi terus masuk syurga, tapi ia datang setelah kita menunaikan tanggungjawab agama yang betul. Hal ini perlu dijelaskan kepada kita, terutama pada zaman ini apabila ramai orang salah memahami agama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak memahami agama seperti yang dipahami oleh sebahagian orang. Seolah-olah agama itu dengan beberapa bacaan, beberapa zikir, beberapa salat, mati masuk syurga. Dan ini adalah merupakan kadang-kadang menjadi satu trend. Orang nak agama, ustaz boleh bagi petua-petua. Yang petua-petua itu akan menyebabkan perniagaannya laku, dapat duit banyak, berlaku keajaiban itu, keajaiban ini. Dan itulah agama yang dia nak. Dia tak berbicara tentang agama yang bersifat ubudiyah. Agama yang bermaksud manusia meletakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersedia menerima arahan Allah. Tapi dia nak version agama macam dia pergi hotel. Saya order, saya nak bilik yang begini, saya nak makanan yang macam ni. Jadi dia sembahyang, dia fikir dia nak apa yang saya dapat. Kalau saya zikir, saya dapat apa? Dia tak fikir bahawa agama perjuangan, agama pengorbanan, yang tu tak ada dalam fikiran dia. Maka dia nak agama yang bersifat entertainment. Dapat ikuti program agama, dapat makan-makan, minum-minum dengan ustaz, kemudian ada program nasyid-nasyid sikit, kemudian balik, kemudian pergi ada jamuan-jamuan sikit. Itu agama. Agama untuk orang kelak pencen, yang apabila dah tak tahu nak buat kerja apa, maka kita join aktiviti agama. Ini bukan agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min khalau min qablikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul
walladzina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian seperti mana yang pernah kena kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehingga keyakinan mereka, keimanan mereka itu digoncang, sehingga mereka berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya, bilakah pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah kata kamu tak masuk syurga sehingga kamu menghadapi cabaran perjuangan kamu. Apabila orang Arab Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Mereka kata kami telah beriman. Kata kamu belum beriman. Tapi katakanlah kamu telah Islam, iman belum masuk ke dalam jantung hati kamu. Kemudian ayat selepas itu Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang dikatakan orang yang beriman itu yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada syak keraguan dalam hati dirinya, mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka, itulah orang-orang yang benar. Inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita nak lihat, saya selalu sebut hal ni, orang seperti Bilal bin Rabah, apa lagi kedudukan, harap takkan orang yang seperti Bilal masuk neraka. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, baginda sallallahu alaihi wasallam dengar tapak kaki daf'an na'laik fil baina yadayya fil jannah, aku dengar tapak kaki engkau di hadapanku di dalam syurga. Muazzin Nabi, berapa banyak fadilat berhubung dengan azan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal mai menghadap Abu Bakar Siddiq, minta nak keluar pergi berjihad. Abu Bakar kata, Bilal, aku pun dah tua, kau tak payah pergilah, duduklah di Madinah ni, teman aku. Bila kata kerana afdal amal al-jihad fi sabilillah, sebaik-baik amalan jihad pada jalan Allah, aku nak pergi jihad. Bila Abu Bakar wafat, dia datang berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanya Umar, bagilah izin, aku nak keluar Madinah, aku nak pergi jihad. Umar kata, kalau kau pergi, mula-mula Umar tak bagi. Kemudian kalau kau pergi, siapa ganti? Dia sebut orang yang nak ganti. Umar benarkan. Bilal di Syam berjihad, jadi murabit, menjaga sempadan jihad sehingga ke akhir hayat. Tak ada Bilal fikir, aku dah azan, dah banyak zikir, Nabi puji, aku nak buat apa lagi? Tunggu hari mati masuk syurga. Hal ini tidak dipahami oleh para sahabat seperti demikian. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi tetamu rumah dia. Dia layan Nabi. Nabi duduk di rumah dia masa awal sebelum Nabi menyiapkan rumah baginda di Madinah. Nabi duduk di bawah, dia duduk di atas.
Dia hidang makanan pada Nabi, dia jaga takut bising kalau berjalan ke atas tu, takut terganggu Nabi. Sehingga akhirnya dia pujuk Nabi naik atas. Mula Nabi tak nak, takut ganggu dia. Kerana Nabi ada tetamu selalu. Nabi tumpang rumah dia. Dia sedia makan pada Nabi. Satu hari dia bawa bawang putih makan, makanan bawa bawang putih. Dia tengok Nabi tak makan. Dia kata, haram? Haram ya Rasulullah? Nabi kata, tidak, tak haram. Dia kata, lakinnani akrahu, aku tak suka, kata Nabi. Dia kata, akrahu ma takrahu, aku pun tak suka apa yang kau tak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi jadi tetamu rumah dia. Dia jaga Nabi. Tapi apabila Nabi SAW wafat, adakah Abu Ayyub duduk di rumah dia, tunggu zikir di masjid, kemudian untuk tunggu hari masuk syurga? Tak. Abu Ayyub pergi menyertai misi untuk membuka Konstantinopel, Istanbul sekarang. Ketika itu di bawah peperangan, di bawah anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Pada usia 80 tahun, ini sahabat yang Nabi berikan berbagai pujian, mustahil logiknya masuk neraka. Usia 80 tahun dah tak larat dah, masih pergi berjihad pada jalan Allah. Angkat pedang, letak atas bahu dia, sambil membaca firman Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa thiqala, keluarlah kamu berperang dalam keadaan ringan dan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan perangilah, berjihadlah dengan harta dan nyawa kamu pada jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu ialah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui, jika kamu memahami. Apabila Abu Ayyub mati, wasiat Abu Ayyub ialah, idza mittu fahmiluni ila ardi adu thumma dfanuni. Kalau apabila aku mati ni, bawalah jasad aku ni pergi ke tanah musuh, tanam aku di sana, bagi membuktikan aku pergi ke medan yang terakhir, maksudnya medan peperangan yang akhir. Sehingga tentera Islam buat dan tanam dalam kawasan musuh. Pasal itu wasiat. Bila Rom tanya apa yang kamu buat, kami tanam sahabat Nabi kami di dalam tanah kamu sebagai wasiat dia. Sebagai nak buktikan dia menyertai peperangan, dia masuk sampai ke kawasan musuh. Maka kata kami akan korek kubur tu. Yazid anak Muawiyah, ramai orang marah pada Yazid, tapi Yazid mempunyai rekod yang bagus juga dalam banyak perkara. Yazid kata, jika kau korek kubur dia, kau akan dapati tidak ada satu gereja dan Kristian di tanah Arab, mereka semua aku bunuh dan gereja akan ku hancurkan. Walaupun tak boleh namanya, tapi dia wugut dan mereka tak ganggu kubur Abu Ayyub. Inilah Islam yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Para nabi yang berperang dengan mereka ialah ahli-ahli ilmuwan yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Mereka tak lemah daripada apa yang menimpa mereka pada jalan Allah, dan mereka tidak lemah semangat, tak lemah tenaga mereka
dan mereka tidak pernah menyerah. Itulah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebelum agama kita menjadi mandul dengan orang-orang yang memahami agama hanyalah zikir dan duduk di masjid tanpa berbuat apa-apa terhadap agama sekalipun ditindas oleh orang lain. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi kata aminul ummah. Apabila perwakilan Najran datang kepada Nabi SAW, la ub'asanna ma'akum rajulan aminan wa haqqul amin. Aku akan hantar bersama kamu orang yang amanah dan benar-benar amanah. Dia Nabi hantar, hadza Abu Ubaidah aminul hadhil ummah. Ini Abu Ubaidah, pemegang amanah umat ini. Nabi bagi tajuk tu, bagi gelaran tu, pemegang orang yang paling amanah bagi umat ini. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kata, kalau sekiranya Abu Ubaidah masih ada, aku lantik dia jadi khalifah. Ketika orang semua bercita-cita, orang tanya apa cita-cita Umar? Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'atan birijali ka'amthali Abi Ubaidah Al-Jarrah asta'miluhum. Jika aku boleh bercita-cita, aku akan bercita-cita satu tempat yang dipenuhi oleh orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aku boleh gunakan mereka untuk jihad. Abu Ubaidah ini matinya di mana? Adakah lepas Rasulullah wafat, dia duduk di Madinah, kemudian mengira zikir bandar Nabi, di masjid Nabi yang afdal? Abu Ubaidah ke Syam. Dialah yang membuka Syam, membuka semua wilayah Palestin, Syria dan seumpamanya. Membuka wilayah-wilayah ini. Dan mati kena ta'un amwas. Ketika Umar panggil dia pulang, dia tak pulang, dia kekal bersama dengan tentera. Tidak pernah satu hari Abu Ubaidah kata, aku ni kalau tak pergi terperang pun masuk syurga dah. Nabi dah jamin syurga dah. Dah ada jaminan syurga daripada Rasulullah. Inilah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga agama itu tidak lagi dipahami oleh kita. Kita memahami agama dalam versi yang lain. Agama sekadar untuk kita cari fadilat apa. Nak tahu semayang hajat apa, nak tunaikan hajat kita. Saya bukan menafikan bab doa, bab kemustajaban. La, naam, betul ada. Tapi itu semua datang setelah menunaikan tanggungjawab pada agama. Maka akhirnya orang kita ramai yang nampaknya beragama, pakai kopiah, tapi tak membela agama. Tak membela agama. Takut nak membela agama. Kalau dia dengar amalan agama nak bagi tahu ke orang lain kritik, dah takut. Takut disakiti kerana agama. Takut dicerca kerana agama. Dia nak agama yang santai. Agama yang tak payah kacau orang. Agama yang boleh makan-makan, minum-minum, sembang-sembang. Ada kenuri sikit. Ada majlis berimpun, nyanyi-nyanyi sikit. Saya bukan kata masalah tak boleh kenuri dan tak boleh nyanyi. Tapi itu versi agama yang ada dalam fikiran mereka. Sebab itu apabila berlaku jihad di Palestin, sebahagian orang Islam kebingungan, tak faham. Dahulu, beberapa puluh tahun dahulu, jika kita masih ingat, ada usaha hatta dalam negara kita nak menghapuskan istilah jihad, sehingga perkataan jihad dianggap sebagai teroris.
Siapa sebut jihad, dia pengganas. Bagi menjadikan satu agama yang mandul. Sebab itu tak pelik, ada satu orang syekh yang berceramah, dia kata kepada Abu Ubaidah yang duk berucap ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah yang duk bercakap bagi Hamas itu, dia kata, Abu Ubaidah, jangan duk perang, pergi nasihat orang berdakwah, nasihat mereka. Orang bom ke atas, dia suruh pergi dakwah. Dan ini pun ada artis apa kat Malaysia ni, pi ulas, kalau tak pandai perang, tak payah masuk perang. Mereka nak agama yang lesu, orang bantai tak apa, hancur tak apa. Tapi ini bukan Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang mukminin ada yang benar janji mereka dengan apa yang mereka janjikan dengan Allah. Sebahagian mereka ada yang telah pun menunaikan janji mereka, mati syahid. Dan sebahagian mereka masih menunggu untuk menunaikan janji itu, dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka. Ini agama yang kita baca Quran, Quran yang dibaca untuk difahami, bukan Quran yang dibaca sekadar untuk dipertandingkan dan untuk mendengar lagu-lagu yang berbagai-bagai dan rentak Quran tanpa memahami makna. Sebab itu, apabila ummah tidak faham, bukan saja tak menyokong orang yang berada di medan jihad, kita sokong mujahidin yang berada di Palestin, kita sokong Abu Ubaidah. Sama ada kita kenal dia siapa, kita tak kenal dia siapa, dia telah menunaikan tanggungjawab berjihad yang kita tak tunaikan. Itu tanggungjawab kita. Mereka sedang tunaikan. Memalukan pemimpin-pemimpin Arab. Bersidang begitu ramai, tak berani buat keputusan terang-terangan untuk membantah Amerika. Betapa lemahnya 2 bilion lebih umat Islam ini, tuan-tuan. Semua apabila cakap pasal persenjataan, semua akan terbayang hancurlah kita jika berlawan dengan Israel atau kuasa-kuasa besar. Gaza lebih kecil pada Perlis, bukan saja lebih kecil, tak sampai separuh negeri Perlis ini luasnya. Sehingga hari ini masih lagi dapat bertempur dengan tentera Israel yang dikatakan ke-6 paling kuat ketenteraan dalam dunia ni. Tak ada bajet tawanan untuk membeli senjata bagi rakyat Gaza. Tidak ada kerajaan mereka yang ada pendapatan demikian. Seluruh Gaza itu dikepung. Tetapi apabila mereka melakukan wa'iddu mastata'tum min quwwah, siap sedia untuk apa? Untuk menghadapi musuh itu dengan kekuatan yang wa min ribatil khail. Allah sebut contoh dalam Quran daripada kuda-kuda yang bertambat, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Sekurang-kurangnya Israel takut dengan mereka, gerun dengan mereka. Sudah 2 bulan peperangan, mereka tak boleh buat apa dengan Gaza. Bayangkan kalau negeri Perlis ni berperang dengan kuasa besar, berapa banyak kita boleh pertahan. Tapi rakyat Gaza boleh mempertahankan daripada serangan, boleh membalas dengan makanan yang terhad, peralatan yang terhad, minyak yang terhad. Negara telah dikepung sejak sekian lama, negeri pula kecil, boleh memberikan satu pukulan yang dahsyat pada Israel. Saya suka bila mendengar cerita, satu orang mencerita bagaimana bapaknya yang tua
setiap kali Abu Ubaidah itu memberikan ucapannya, walaupun dia sakit, dia akan bangun berdiri. Tanda menghormati Abu Ubaidah sebagai mujahid yang berperang pada jalan Allah. Ada orang Islam kata tak tahu nak sokong siapa, nak sokong Hamas ke nak sokong Israel, tak tahu. Ada punya mangkuk. Ketika Rom berperang dengan Parsi, Rom berperang dengan Parsi, Rom Kristian, Parsi Majusi, Allah kata ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Telah ditewaskan Rum, selepas mereka ditewaskan mereka akan kembali menang. Telah ditewaskan Rum fi adnal ard, di bumi yang paling rendah di kawasan Palestin tu. Wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun, mereka selepas dikalahkan akan kembali menang. Fi bid'i sinin, di dalam beberapa tahun mereka akan kembali menang. Allah kata yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari Rom menang, orang mukminun bergembira. Orang mukmin bergembira. Kenapa orang mukmin bergembira? Pasal dia Kristian. Kerana dibandingkan Rom dengan Parsi, Parsi itu sembah api, Majusi. Ini Kristian, sekurang-kurangnya dia tahu juga tentang Tuhan. Yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah, dengan pertolongan Allah. Sokong Rom dibandingkan Parsi. Orang Islam tak tahu nak sokong Palestin ke tak, kerana takut sebahagian tu alasan kerana ada Iran. Adakah awak sokong Israel? Dia lawan dengan Israel. Perhitungan itu pun gagal. Apatah lagi nak buat perhitungan berhubung dengan tanggungjawab jihad. Sebab tu Nabi sebut man lam yaghzu wa lam yanwil ghazu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tidak berperang dan tak pernah berniat untuk berperang, mati di atas cabang nifaq. Kita memang tak mau berlaku peperangan. La tatamannu liqa'al adu, jangan kamu harap berlakunya peperangan, bertemu musuh. Tapi kita hendaklah azam dalam diri kita, kalau satu hari agama dicabar, wilayah Islam dicerobohi, kita akan berperang. Nabi kata siapa yang tidak ada niat demikian untuk mempertahankan agamanya, jika agamanya diserang, dia mati di atas cabang munafik. Dan ini penting untuk saya mukaddimahkan hal ini. Setelah para sahabat melakukan ini, membela Rasulnya, berhijrah, membelanjakan harta di medan perang, di medan jihad, memberikan nyawa pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka ada bab fadailul a'mal, ada bab fadilat amal. Setelah itu dilakukan, mereka lakukan ini, mereka masuk syurga. Tapi dengan kita duduk tidur, biar orang Islam nak berlaku apa, setengah orang kata kita jangan beli apa saja yang ada kepentingan Israel. Oi, susahlah, nanti anak-anak kita yang kerja ni susah. Dia tak pernah terfikir orang Islam yang kena bom tu. Saya bukan bincang bahan apa yang nak diboikot, itu kenal pasti. Tapi idea sekurang-kurangnya awak buat sesuatu. Tanda awak orang Islam. Tanda awak menghadapi musuh yang sama. Dan ini kita akan menjawab hal ini di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini bukan agama yang mandul. Ini adalah agama yang hidup. Mudah-mudahan kita faham sudut ini dengan pemahaman yang betul.
Dalam hadis ni baru kita kena faham hadis ni. Kalau tidak kita rasa biar apilah hampa nak mati di Palestin, matilah, aku dah baca ayat kursi, aku masuk syurga. Biar apilah hampa nak kena bom ke apa, aku baca ayat kursi, aku masuk syurga. Sebab tu ada orang mari masjid, semua bagus, semayang bagus, mungkar berlaku dalam masyarakat dia tak peduli. Itu is not my business. Orang kata kena perbetulkan amalan yang tak betul, aku tak mau. Sagi orang berkelahi dengan aku. Kita kena bagi tahu benda yang salah, aku tak mau. Aku kira nak semayang, aku nak kira jaga aku, kubur aku nak masuk syurga. Itu syurga versi lain. Versi ini tidak dikenali di dalam amalan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Man qara'a ayatul kursi, sesiapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di penghujung setiap salat. Hari itu kita bahaskan pendapat Ibn Taymiyah yang menyatakan perkataan dubura kulli salah ataupun dubura salah semuanya bermaksud sebelum memberi salam. Tetapi dengan hadis ni kita kata menunjukkan ada juga bermaksud selepas memberi salam. Kerana membaca ayat Al-Quran, kalaulah sebelum ini berhubung dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, doa itu mungkin juga boleh dipahami sebelum memberi salam, walaupun sebagian ulama faham selepas memberi salam. Tetapi apabila membabitkan zikir, Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, kita sebut pada kuliah yang saya ingat sebelum saya punting minggu lepas, menyebut bahawasanya jika doa sebelum salam, jika zikir selepas salam, maksud selepas solat itu maksudnya. Membaca ayat kursi kena ia ayat Quran. Ayat Quran tak ada tempat dia di dalam solat melainkan ketika kita berdiri tadi. Maka ayat kursi ini dubura kulli salah, penghujung semayang, bermaksud selepas daripada memberi, selepas memberi daripada salam. Salatin maktubah, sembahyang fardu, yakni sembahyang fardu yang 5 waktu. Yakni sembahyang, boleh tak dia baca di lain pada sembahyang fardu? Boleh kalau dia nak baca, tetapi hadis ni menceritakan tentang sembahyang fardu. Jadi fadilat ni berkaitan dengan sembahyang fardu. Cuma saya nak sebut, kita alhamdulillah di Perlis ni dah hampir 2 bulan saya ingat kita buat qunut nazilah ni. Dan qunut nazilah demikian. Nabi SAW qunut untuk ra'il zakwan. Nabi qunut di dalam salat fardu. Itu yang ada dalam riwayat. Follow yang tu lah. Sebagai orang, dia nak buat juga tapi dia tak buat dalam salat fardu. Dia pergi buat sembahyang hajat, lepas tu bubuh qunut nazilah. Yang ini tak ada. Hatta dalam qaul yang dipegang dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, tak ada qunut nazilah di dalam salat fardu. Qunut dalam salat fardu. Karena itu amalan Nabi, dan itu juga yang ditegaskan, baca yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' dan lainnya, hal yang sama. Sebab tu yang terbaik ikut sunnah Rasulullah. Tak payah nak buat teknologi, nak buat inovasi, buat yang lain, senjata, kereta, kapal terbang. Agama remain di dalam versinya yang original. Tak payah duk fikir nak buat versi baru agama. Nabi dah mai, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kalau nak ada idea banyak, saya ni banyak idea nak buat pembaharuan, buat pembaharuan nak makan ke, laksa nak pergi jadi mi ke, mi nak pergi jadi hotel ke, motor terbang ke, kereta terbang ke, buat yang tu. Agama kekal, ibadah kekal. Yang buat apa duk sibuk nak pergi kacau hak dah Nabi buat. Kerana benda ni kalau ada
Versi lain tentu Nabi akan bagi tahu versi itu, kerana Nabi sentiasa mau yang terbaik untuk kita. Kerana dia datang bawa agama. Dalam hadis ini kata lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tak akan menghalang dia masuk syurga melainkan maut, iaitu melainkan kematian. Maksudnya kalau dia baca. Dengan itu kita perlu memahami apa maksud ayat kursi ini. Sehingga demikian besarnya apakah akidah yang ada dalam ayat kursi ini. Saya ingat minggu ni tak sempat, minggu depan insya-Allah saya akan hurai. Kerana orang kita bila baca ayat kursi, aku baca ayat kursi tapi hantu tak lari kata. Ada dia boleh kata hantu tak lari dia baca ayat kursi. Mungkin dia baca kursi dah. Sebab itu ayat itu dibaca dengan akidah. Apa yang insan beriktikad dengannya? Al-Quran dan juga segala wirid-wirid yang diajar oleh Nabi SAW, ia bukan sesuatu yang mana satu orang dia jampi macam dia jampi Jawa, jampi apa yang dia pun tak tahu makna, dia pakai jampi, pakai jadi. Al-Quran ada akidahnya. Dengan kuatnya akidah itu, lebih kuatlah kesan seorang yang membaca itu. Sebab itu Nabi sebut kepada orang yang ruqyah, orang yang jampi, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa', an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, manfaat. Mungkin maksudnya ada orang dia jampi jadi, ada orang dia jampi tak jadi. Kurang menjadi. Banyak sebab. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut dia mengubat berbagai penyakit hanya dengan Fatihatul Kitab. Dengan membaca Fatihah. Iman, keyakinannya, akidahnya. Maka sebab itu, dengan memahami makna, insya-Allah mudah-mudahan akan menjadikan kita benar-benar menghayati makna ayat kursi. InsyaAllah pada minggu depan kita akan syarah tentang makna azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada majlis tapi saya jawab satu dua soalan. Bolehkah lelaki menjual tudung dengan memakai tudung itu untuk tujuan promosi? Macam mana? Dia jual tudung, dia pakai tudung. Jadi dia jadi macam perempuan lah. Dia agama dia minta supaya semua orang kekal dengan gender ataupun dengan jantina yang telah Allah tetapkan kepadanya, dan mengekalkan jantina itu, mengekalkan ciri-ciri jantina itu merupakan sunnah, bahkan itu adalah merupakan kewajipan. Dan cuba keluar daripada jantina itu, gender itu adalah merupakan satu larangan dan dosa yang besar. Sebab dalam bahasa biasanya itu adalah divine project. Itu adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita jadi lelaki, orang ni jadi perempuan. Maka dia suruh lelaki kekal dengan ciri-ciri lelakinya. Sebab itu disuruh ada janggut, ada misai, berjalan seperti lelaki, memakai pakaian seperti lelaki. Yang perempuan dia suruh untuk pakai seperti perempuan, bercakap seperti perempuan, berperangai seperti orang perempuan. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat yang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Laknat. Bila laknat, dia merupakan dosa besar. Kerana itu akan menyebabkan kecelaruan gender. Kecelaruan gender ini sebahagiannya disebabkan kita develop benda tu. Duduk di kampung semua okey, pergi ke universiti ke apa, mula pergi main bola tampak lah apa, buat tangan lembut-lembut, dah jadi lain. Daripada Amin jadi Aminah. Asalnya tak. Sebab tu agama dia ajar pisahkan tempat tidur dan seumpamanya. Dan kita jangan seronok tengok anak kita lelaki kecil-kecil bubuh gincu kat mulut. No. Kekal sebagai lelaki. Kadang-kadang ada lawak jenaka yang dia berlawak, pelakon tu lelaki cuba buat watak perempuan, kita ketawa. Sebab sedangkan itu mungkar. Dulu orang kampung dulu ada kenuri-kenuri zaman dulu lah. Ada pondan punya Ghazal Pati ke apa, naik atas pentas, duk pergi menyanyi, orang bawah duk tepuk. Sedangkan itu mungkar. Sebab itu bila kita kahwin dengan lelaki, bila orang tengok suami kita, dia lelaki. Orang tengok suami hang, lelaki ke perempuan? Mestilah lelaki. Sebab tu bila orang lelaki jangan duk main cakap. Kita ni cakap apa macam tu? Cakap macam lelaki. Berdiri seperti lelaki. Cara lelaki melihat satu benda, tangan seorang lelaki, kewibawaan seorang lelaki, lelaki. Saya kadang-kadang lemah. Satu orang bila main, dia cakap tu macam nak, tak tahu dia nak tiru dia. Kata cuba cakap bagi elok, bagi macam orang lelaki cakap. Bukan nak suruh buat suara besar macam suara apa ke, tapi cakap macam lelaki. Berdiri. Sebab tu Sayyidina Umar, hatta tentera Sayyidina Umar, inna syamsa madhalatul Arab. Tentera Sayyidina Umar ni dia suruh duduk ni tengah panas, naik atas kuda, panah atas kuda, kena sasaran. Dia suka lelaki. Sekarang ni LGBT punca tu lah. 2 tahun lepas tengok okey lagi. Tiba-tiba tengok ada janggut, ada jambang, suka kat jantan juga. Sebab hak jantan pun nampak macam nampak macam perempuan.
Yang mana tak ada janggut, simpan janggut. Bagi nampak. Orang kata ada janggut pun ada yang tak betul. Dia songsang sebab masyarakat jadi songsang. Dan LGBT ni punya teruk dunia sekarang ni. Dajjalin yang ni. Semua dunia Dajjalin. Orang tahu. Dunia pendusta. Dajjal. Bukan Dajjal hak kepala dia belum keluar lah. LGBT kita tak boleh kritik dia dalam media sosial. Kalau kita kritik, kita kena ban kita punya media sosial kita. Mereka nak dunia jadi keliru. Tandas nanti tak boleh bezakah? Tak mau tandas lelaki dengan perempuan. Kena satu tandas saja. Takut ada diskriminasi gender. Dan dia orang lepas ni tak nak bubuh di dalam kad perkenalan ke apa, tak mau bubuh gender apa. Terpulang. Kalau satu hari dia rasa dia lelaki, dia lelaki. Kalau dia rasa perempuan, dia perempuan. Punya mangkak. Teruk. Dan mula kempen di barat tak mau ada she dengan he, she tak mau. They. Kenapa they? Kerana tak mau bezakan gender. Kita hidup zaman fitnah. Fitnah yang dahsyat. Sebab tu Muslim kena kekal. Orang Muslim. Ni lelaki pergi jual tudung, dia pula duk pakai tudung macam tu. Saya seorang peniaga, saya buat package kalau beli barang-barang sekian berjumlah RM50 di kedai saya, dapat free gift sekian-sekian. Apa hukum buat demikian? Jika sekiranya di dalam bai' kan antaradin minkum, jual beli hendaklah berlaku dua-dua pihak redha. Bukan satu pihak tak redha, satu pihak je redha. Both side. Kedua-dua pihak hendaklah redha. Redha maksudnya dia tahu apa yang dia jual, dia tahu apa yang dia beli, dia bersetuju pada harga tu, itu tidak ada gharar yang fahish, tidak ada kekeliruan penipuan yang jelas ataupun kekeliruan yang jelas. Kalau sikit-sikit susahlah, macam beras kita pun tak tahu ada berapa biji, beribu-ribu, tapi kita tahu kilo dia berapa. Itu jual beli. Kalau kita jual barang harga dia RM50, memang harga dia RM50. With or without gift, memang harga dia RM50. Cuma 50 hadiah tu daripada apa? Tokek tu mungkin dia baik kot, dia bagi. Kalau tak ambil hadiah berapa? The same price. Tapi kalau kita memang nak jual satu barang lagi, kita barang tu RM45, tapi oleh kerana ada barang yang tak laku kita nak masukkan, kita jadikan dia RM50. Itu penipuan. Itu penipuan. Tapi kalau barang tu memang kalau dia tak mau ambil hadiah pun harganya sama. Memang harga tu. Hadiah tu sekadar baik hati kita kot barang tu nak expired lagi 2 bulan dah, memang kita nak bagi, kita boleh bagi. Kadang-kadang siapa yang berniaga di kedai di Malaysia ni saya tak tahu, ada agak berlaku. Kadang-kadang Arab ada kadang berlaku. Bukan Arab lah. Kita bila pergi Mekah, Madinah, kita pergi marahkan Arab. Kedai-kedai itu bukan Arab, semua Bangladesh. Bangladesh, Cambodia, Myanmar. Kita ada kata Arab tu tipu kita. Maknanya bukan Arab tu tipu. Pakistan, Bangladesh tu yang duk berniaga tu kedai tu, bukan depa Arab pun. Tapi tak apalah siapa pun. Kita pergi beli, orang beli di barang di kedai. Beli barang, harganya katalah RM4. RM4. Atau RM3.60. Dia bagi RM4. Toki kedai dia tak bagi balik 40 sen tu,
dia ambil gula-gula ke apa, dia kata ambil ni sebagai bayaran kepada 40 sen yang dia tak kepulangkan. Padahal kawan tu tak mau. Dia tak mau 40 coklat tu bukan dia minum, bukan dia makan pun. Kita paksa dia ambil. Itu jual beli yang tak sah. Dan dia berhak kata, saya tak mau gula-gula ni. Dia tak mau, saya tak ada. Dia tak nak ambil ni. Dia makan yang haram 40 sen tu. Melainkan dia kata, okey tak apa, saya terima. Dia jadi satu jual beli balik, tak apa. Tapi kalau dia tak mau, awak paksa dia ambil gula-gula tu, tak boleh. Jual beli hendaklah redha. Macam orang beli kita barang RM50, barang RM48, dia bayar RM50, dia takut tak ada ni, ambil barang ni lah, slipper ni, dia tak mau beli. Dia kata, bisa bagus ambil slipper lah, ambil lah, tak ambil rugi. Tahu rugi. Han kena bagi lagi RM2, hak dia. Tak boleh paksa. Ini bukan jual beruih gigi Piramli tu. So paksa orang beli. Dan ini adalah hal-hal yang mesti kita bagi. Kalau jawapannya, kalau sekiranya RM50 tu memang harga barang tidak termasuk dengan hadiah tu, kalau dia ambil hadiah tak ambil hadiah the same price, memang hadiah tu memang daripada baik hati dia yang bagi, boleh. Tapi kalau dia buat satu penipuan dengan cara rish, harga 48, 43 saja dia bagi jadi 50 kerana dia nak bagi jalan barang yang tak laku, itu adalah memakan harta orang secara yang haram. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.